Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahi wa kafa. Segala puji bagi Allah. Cukuplah Allah itu untuk kita puji, untuk kita imani, untuk kita meletakkan sepenuh penggantungan harapan. Wa kafa billahi wakila, wa kafa billahi hasib. Maka di atas pergantungan yang kita berikan kepada Allah berikan pada malam ini lapang, sihat. Dah lapang, sihat, datang Allah. Jadi pertama, nikmat berusaha iman dan Islam. Lantaran itu saya mengajak, saya tonton ibu-ibu, mari kita memuji Allah dengan rasa keinsafan di atas nikmat yang semua orang tak dapat. Ada orang nak tapi dia tak dapat. Ada orang tolak nikmat iman dan Islam dan diberi sentiasa istiqamah dalam jalan kebenaran. Maka marilah kita memuji Allah dengan ucapan Alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, Allah akan tambah. La azidan, aku akan tambah. Tambahkan keseronokan dalam ibadah. Tambahkan kegemaran, kesukaan, kecintaan kepada Allah. Tambah iman, rasa seronok ibadah, rasa pelbagai yang suka dia menggambarkan dengan kata-kata Allahumma salli ala sayyidina wa habibina Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Limpahkan rahmat wahai Allah, kesejahteraan kepada insan yang apa yang kau rindu. Apa rasa kalau tiba-tiba malam ni tuan-tuan mimpi jumpa dia? Apa rasa tuan-tuan dah pergi Masjid Nabawi, dah berada di sebelah makam ibu, kemudian menyampaikan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, menyampaikan salam teman dan lepas 4 hari kalau umrah, kalau 8-10 hari ketika haji, lepas tu nak balik, widak Nabi berdiri di sebelah makam Nabi ya Rasulullah, aku akan meninggalkan dan aku akan datang lagi. Langkah kaki ke belakang. Apa rasa? Sayu, kibar, kenal kan? Pernah jumpa? Tiba-tiba mengalir air mata. Itulah takdir kesinambungan keimanan kepada baginda. Sebagai cinta, mari kita sama-sama berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Katakan ya Muhammad, Allah perintah pada Rasul berbicara, bercakap, melemparkan perkataan kepada orang yang ada di Mekah ketika itu. Dan ayat itu juga ditujukan kepada kita. In kuntum, sekiranya kamu, tuan-tuan, ibu, adik-adik, tuhibbuna Allah, cinta Allah, mendambakan kasih sayang Allah dalam apa juga kehidupan. Ketika diberi nikmat, rasa syukur. Ketika diberi ujian, rasa sabar. Redha di atas ujian itu. Nak rasa bagaimana dimesrai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak rasa bagaimana tenangnya hidup. Nabi kata, Allah berfirman, surah Nabi sebut, sebab kalam ini kalam Allah, fattabi'uni. Nabi sebut, ikut aku. Ikut. Yang tuan-tuan datangi ikut siapa? Ikut Nabi. Yang tuan-tuan solat sama-sama ikut siapa? Ikut Nabi. Yang kita ada majlis ilmu hari ini,
ikut siapa? Ikut Nabi. Yang buat sambut maulud ni ikut Nabi. Ya ke Nabi buat sambut maulud? Memang kita tak ikut Nabi, tetapi kita mencintai Nabi, kita buat. Pasal lepas Nabi dah wafat, barulah kita menyambut dengan rasa gembira. Jadi fattabi'uni, kamu ikut aku, apa yang aku bawa, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang aku beri pada kamu, aku bawa pada kamu, fantahu. Wa ma atakumur rasul, apa-apa yang Nabi bawa kepada kamu, maka ikut. Fakhudhu, ambil. Wa ma nahakum, apa yang Nabi tegak pada kamu, fantahu, tinggalkan. Yuhibbukumullah, barulah kamu akan dicintai Allah. Apa tanda dicintai Allah itu? Waktu nak balik nanti, bukan balik rumah ni, waktu nak istilah tuan-tuan nak untuk kata nak balik kan, ya, istilah kita orang muda nak haji, maka akan diseru, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ada rasa tak waktu saya sebut? Ustaz, boleh tak saya nak rasa mati sekarang, Ustaz? Kerana ketenangan itu, sebagaimana sejumpa seorang rasa tak sabar nak pergi dari dunia ni. Kenapa? Rindu betul pada Nabi. Jadi semua macam itu. Maka jiwa yang benar, irji'i, Allah kata balik ila rabbiki radiyatan mardiyah, menuju ke redaan Tuhan. Tuan-tuan, itu KPI kita. Waktu kita hidup, nampak ni sekarang ni duduk kan, tapi saya tak tahu ada sakit apa, kencing manis, darah tinggi, sakit lutut, macam-macam. Tapi dalam itu yang akan dipanggil oleh Allah, yang benar itu, tuan-tuan rahmati Allah, sebagai mukadimah, ya, sebagaimana disebutkan tajuknya ialah mengikuti, ya, jejak Rasul SAW. Yang dihormati sahabat saya Ustaz Anwar Hamzah, ya, Tuan Imam, Ustaz Nasrul Nazir, mudah-mudahan terus diberikan kekuatan untuk memakmurkan tahniah, ya, muslimin muslimat. Tuan dulu, apa khabar? Sihat? Sihat? Ibu sihat? Waras apa? Enak berjawab. Ya, alhamdulillah. Isu istri yang menjawab. Boleh lagi, ya. Generasi terakhir boleh cakap jauh. Malaysia dan tempat. Tapi tak apa, tuan-tuan. Biar jauh hilang di dunia. Jangan Islam hilang di dunia. Ya. Jauh campur Kelantan jadi jantan. Jauh Kelantan jantan jadi Islam. Okey, jadi sebagaimana disebut tadi, saya sebenarnya baru berpindah ke Santa bulan 7 tahun lepas, bulan 7 tahun lepas, ya. Sama mengajar dengan siapa? Isma, kakak dia, kakak mengajar di Sarawak, ya. Jadi saya berpindah ke Santa bulan 7 tahun lepas, dan saya berpindah rumah ke Kampung Medan, ya. Kampung Medan Batu 9 sebelum buka sekolah itu. Jadi saya dah menetap di Kampung Medan lah. Saya Rawang dah tak ada, ya. Gombak pun dah selesai. 14 tahun saya merantau, kemudian saya balik ke kampung. Jadi sekarang bertugas di Santan. Ada Santan datang malamnya datang. Ada? Bekas Santan.
Kalau mungkin ada teman-teman dulu nak mengaku pasal Ustaz tak kenal ni, tak kenal kamu. Bagi jenis inilah tuan yang dirahmati Allah Taala. Jadi sebagai mukadimah yang pada malam ini, apa sebenarnya tugas Rasul itu sendiri? Tugas Rasul itu. Dan bagaimana nak melahirkan rasa cinta kita kepada kita. Baru-baru ni kan ada remaja yang memeluk penyanyi pada Korea tu. Saya tak nak tuan-tuan marah dia lagi. Saya percaya sekarang dia dah berubah. Saya percaya mak dia dah marah. Saya percaya bapa dia dah marah. Dan saya percaya dia dah menyesal dengan apa yang berlaku. Dan saya percaya dia dah redha dengan apa yang berlaku. Dan saya percaya dia dah mula koyak, dah koyak dah semua pelakon-pelakon Korea. Dan saya tak tahu lah dia tinggalkan tak cerita Running Man, tak tahu lagi lah. Sama dia terus tinggalkan atau tengok. Kadang-kadang saya pun tertengok juga kadang-kadang. Tapi lebih kurang macam main sorok-sorok waktu kecil tu je pun. Macam kita main tembak-tembak waktu kecil dekat kebun. Lebih kurang tu je, tak ada apa istimewanya. Jadi saya percaya, kenapa saya nak sebut tuan, kenapa dia boleh ada rasa, saya tak nak sebut satu orang tergama dia, macam mana ada satu perasaan sehingga dia hilang sekejap matanya, lalu dia memeluk. Kenapa? Kerana satu perasaan rindunya. Kerana apa yang didengarnya adalah lagu-lagunya, apa yang ditampal adalah itu aja. Saya nak tonton besar keburuk pada dia. Perkara itu berlaku, perkara itu berlaku, dan saya percaya dia dah berubah. Yang tak berubah lagi, yang tak kena gambar dekat situ. Nasib baik aku tak dipanggil malam tu. Kalau aku kena malu betul. Tahun depan datang lagi nyanyi tu, dia tak. Yang dah Allah Ta'ala beri sedikit pengajaran, saya rasa. Tuan-tuan, orang sebut bala Allah Ta'ala turun, kata inilah kunci bala ni, penyanyi Korea ni datang ni, ini budak yang tak tahu nak kawal diri ni lah kunci bala. Tuan-tuan, dalam kitab Tamil Ghafil menyebut, hadis tu dhaif, disebutkan bala Allah Ta'ala ni turun bukan dengan sebab maksiat berlaku. Nampak? Ya ke? Bukan dengan sebab maksiat. Bukan, tuan-tuan. Punca bala berlaku apabila maksiat berleluasa. Maksiat berleluasa dan tidak ada yang mencegahnya daripada berlaku kemungkaran itu, maka dibala oleh Allah Ta'ala. Maka layaklah satu kampung, satu negeri, satu negara itu dibala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, apa puncanya? Tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Jadi, saya tak tanya tuan-tuan, soalan itu objektif. Apakah punca bala di negara Malaysia? A. Remaja yang memeluk. B. Penyanyi K-pop itu. Ketiga, pihak berkuasa yang membenarkan konsep itu berlaku. A, B dan C. Sila jawab 3 saat dari sekarang. Apa dia? C. Tepat sekali. Sebelum makan. C. Tapi menteri yang terlibat dengan jawab, apa dia? Dia tak menyesal pun perkara ini berlaku. Dia cuma sebut, carilah lelaki-lelaki sejati Melayu ni, yang bekerja di muka-muka pucat tu kenapa? Itu ayat dia. Itu kunci bala dia. Kunci bala. Dan bila ada seorang, tak tahulah ustazah ke apa, ini saya nak sebut cinta-cinta ni. Apabila saya rasa bukan ustazah, dia sebut perkara itu pun berlaku dengan izin Allah. Perkara itu berlaku dengan izin Allah. Tuan-tuan, memang setiap perkara itu berlaku dengan izin Allah. Eloknya kalau akak yang dalam WhatsApp tu dia dah yang sebut berlaku dengan izin Allah Ta'ala tu, kalau dia datang sini, ibu-ibu kalau jumpa dia, dilempang dulu dia. Tuan-tuan jangan lempang dia, itu lempang. Pak, cik, saya datang sini nak singgah sembahyang, kenapa cik lempang saya? Dengan izin Allah dia. Ialah dengan izin Allah. Tuan-tuan nak sebut izin Allah Ta'ala berlaku dalam 2 perkara.
Sekiranya perkara itu perkara baik, tuan-tuan datang ke masjid, anak tuan-tuan minta izin, ya malam ini datang masjid, senang dengar ceramah, tuan-tuan kata, bagus, pergilah. Izinnya bersama redha. Nampak? Izin dan redha. Tetapi perkara maksiat berlaku, izin Allah Ta'ala tanpa redha. Allah Ta'ala tak redha, tetapi Allah Ta'ala izinkan berlaku. Tamsilan dia, tuan-tuan, ada seorang anak minta izin pada bapa dia, ya, nak ke masjid semayang. Itu izin dan redha. Contoh lain pula, ya, malam ni nak pergi dataran merdeka. Woi, buat apa? Ada sambutan tahun baru. Apa yang anak-anak ke konsert? Kan yang anak ya konsert lah di artis terkenal tanah air. Tak payahlah, tak payah pergi. Tak ada kebaikan pun. Kalau pergi tidak tangan Shah Alam sana. Itu bagus. Pandang ya. Kalau tak suka tahu kat rumah ayah. Ayah kalau tak bagi, soal tak boleh rumah. Sekian, Assalamualaikum. Diukur kan bapak dia tu, kalau kau hajar dengan kau pergi lah. Mak dia tak dengar ayat bapak dia. Kemudian dia senyum-senyum pakai kasut mak dia tadi. Nak pergi mana? Datang merdeka. Ayah bagi dah? Dah, tadi ayah bagi. Tak mengaji nak. Ayah bagi dengan apa? Ayah izinkan tanpa redha. Maka Allah juga begitu. Setiap perkara maksiat yang berlaku, keizinan Allah Ta'ala berlaku tanpa redha. Itu ayat sepatutnya Ustazah tu tambah macam tu. Barulah nampak ada usaha dan ikhtiar ahli sunnah wal jamaah dia. Ya. Ayat Ustazah itu seolahnya kita ni Jabariyah. Jabariyah tu dah Allah Ta'ala izinkan. Lakukan. Maling tuan-tuan Allah Ta'ala izinkan ke masjid, alhamdulillah. Bisa Allah Ta'ala izinkan pergi beli nombor ikut, alhamdulillah. Itu ayat dia. Jadi tidak bukan. Jadi saya nak sebut kenapa kerinduan yang mendalam itu, kerana kecintaan. Rindu tuan-tuan pada anak tuan-tuan, dia hantar ke luar negara 10 tahun tak balik. 10 tahun tak balik. Selepas 10 tahun, ya, dia pun balik, tuan-tuan tunggu dekat KLIA. Jangka dah sampai. Okey. Mesej, ya dah sampai. Tanya tuan-tuan ibu-ibu, apa perasaan masa tu nak sambut? Dengar pula dah ada cucu dia. Cucu pertama. Macam rasa? Isterinya, bang, mana tak keluar-keluar ni? Sabar. Sendiri sabar. Sekali nampak ada seorang lelaki, perempuan, ada anak. Tu bang, tu. Bukan. Kenapa dia nampak macam anak dia? Sebab rindu. Tiba-tiba betul muncul anak dia. Tuan-tuan, siapa yang dipeluk? Anak ke cucu dulu? Bu, kalau anak ke cucu dulu? Cucu pertama ni. Cucu, betul ibu cucu. Cucu dulu yang peluk ni. Dan anak tak kecil hati pun. Sebab dia tahu. Kenapa kerinduan? Jadi tuan-tuan, maka kerinduan kita kepada Nabi SAW harus selalu diungkapkan. Seorang anak murid bertanya kepada gurunya, ya Syekh, bagaimana untuk bertemu Rasulullah? Ya. Syekh kata, mudah saja, kamu minum air garam. Minum air garam. Bila minum air garam, rasa dah berperit dekat tu, dia pun tidur. Lalu dalam tidur itu dia mimpi, dia jumpa air. Dia pun berjumpa Syekh balik. Syekh, saya dah minum garam tu, tapi saya tak jumpa Rasulullah. Saya jumpa air. Maka sebelum tidur dan hidup itu ada kaitan. Kalau anak kita sebelum tidur tengok cerita hantu, maka masa tidur jumpa siapa? Dia jumpa hantu. Kalau tuan-tuan sebelum nak tidur
teringat istri kerana dia pergi rumah anak tuan-tuan di Melaka contoh, ya, umur 70, biasa tak pernah terpisah, tetapi terpaksa pisah kerana nak jaga cucu kat Melaka. Tuan-tuan rindu sangat dengan istri, umur 70, betul ke? Ustaz, betul lah Ustaz, janganlah tuduh-tuduh kita orang tak macam tu, kita orang macam tu. Okay, fine. Akhirnya bila dia tidur, anak dia rakam. Besok ditunjuk ke amat dia, mak, bapak rindu kat mak. Bapak dia dengar, mana ada mak, bapak rindu mak kau. Ayah mana sedaya cakap, ayah mana si bapa? Ya, tunjuk kembali ke handphone tu. Dipanggil, ma, ni kau. Dipanggil isteri dia, iya ke? Barulah masa tu umur 70, isterinya pandang abang, sayang abang. Itu contoh kerinduan, kerinduan terbawa sebelum tidur. Maknanya kalau kita nak jumpa Rasulullah, apa saja yang kita buat, kita datang masjid tuan, kita datang masjid, kita jangan rasa kita datang masjid, pertama kita rasa yang menggerakkan kita ke masjid adalah Allah. Itu kita rasa. Bila kita takbiratul ihram, bukan kita yang angkat, Allah yang memberi kekuatan kepada kita mengangkat. Dan kita tambah lagi, ketika kita ke masjid, kita membayangkan Rasulullah setiap waktu mendatangi masjid untuk salat berjemaah. Rasulullah datang ke masjid, kita rasa Rasulullah datang, aku datang masjid, Rasulullah datang. Ya. Maka apabila begitu yang kita bayangkan, Rasulullah ke masjid, Rasulullah bermasyarakat, kita sentiasa ternampak-nampak Rasulullah. Walaupun kita tak boleh nak bayangkan wajah Nabi, kita merasa. Cuma tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan berada di Masjid Nabawi, tuan-tuan berada di depan Kaabah, dan tuan-tuan rasa tiba-tiba rasa macam di belakang ada Nabi. Nak sapa? Macam mana rasa? Dia nak sapa? Maka kalau itu yang kita sentiasa ungkapkan, bayangkan, maka tidak mustahil kita akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi semayang juga lah. Jangan dia nak cari Nabi je semayang ni, tidak. Ini kerinduan cinta. Cinta ini satu perasaan yang mendalam terhadap sesuatu. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi. Tak sempurna iman seseorang kamu sehingga aku lebih dikasihi. Memang jasad Rasulullah tak ada. Maksudnya lebih dikasihi itu apa? Solat Rasulullah. Solat Rasulullah, mana Rasulullah solat? Apa yang lebih dikasihi? Isteri yang nak pergi jayan dekat Sungai Manggis tu, ataupun Sulaisha? Isteri itu lepas syak, isteri pun tadi abang tidur je lah kat masjid. Ni suami masjid. Kalau suami nak macam puji isteri, okey, lepas maghrib kita pergi. Macamlah dapat. Pasal dia tahu suami, betul. Kita pergi lepas maghrib. Dia siap. Rupa-rupanya tengah perjalanan azan singgah masjid juga. Lagi ingatkan terus dijaya singgah masjid juga. Ini suami yang kompromi. Dilayan juga isteri dia. Kalau saya tak, awal lepas isyak. Kita lepas isyak tak sempat lah. Benar tu kalau lepas isyak, bukan terbalik, kawan sembang-sembang. Okey, kita pergi lepas maghrib. Lepas maghrib, azan singgah masjid juga. Puncak dan gitu. Ini ibu-ibu sini ke bukan? Ustaz kita macam tu. Kita orang kalau dengar azan, bang, dah azan. Habis tu, kan dah azan. Habis tu, kan dah azan. Habis tu, malah cakap dengan abang. Abang, ini isteri yang sini ni, yang datang. Dan isteri tuan-tuan yang tak datang kerana menjaga anaknya. Ya. Dan dia balik tanya, bang, apa Ustaz cakap tadi? Ya, Ustaz suruh ayam sekali datang kuliah. Ya. Siapa nak jaga anak? Ya, sebut.
Orang pergi kuliah bukan perempuan ibu yang suka bagi alasan, ya, ada anak. Tapi kalau pergi Giant tu, ya, anak tak bawa pun, ya, pergi masjid tak sempat, mana siapa nak jaga anak? Pergi Giant, anak, adik jaga. Kau pergi Giant, adik boleh jaga anak kau. Pergi masjid takkan setahun 3 kali, tak boleh. Nampak? Sebenarnya alasannya jangan marah macam tu kan. Juga sabar. Ini poin aku ni, aku nak kenakan jiran aku. Sabar. Kita doa. Sebab nak baik ni, ya, nak ikut Nabi tadi, nak ikut mencintai apa yang Nabi buat, memang suatu perkara yang jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, tugas Rasul. Saya pergi kepada tajuk utama hari ini, tugas Rasul yang pertama, berdasarkan firman Ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ila akhir ayat. Dan diutuskan bagi setiap umat itu Rasul. Umat Melayu Rasul itu jangan jawab tipu Arab, lempang. Itu sesat tu. Rasul bagi umat Melayu Nabi Muhammad juga, ya. Rasul bagi bangsa Arab Nabi Muhammad juga. Rasul bagi orang Eropah Nabi Muhammad juga, ya. Yang dimasukkan setiap umat itu setiap zaman. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, ada Rasul diutuskan. Tujuannya apa? An ya'budullah, ajak sembah Allah. Sorry, saya terlupa nak mengalalkan. Dikasih Yesus datang. Senyum sikit kau Ustaz. Senyum sikit. I love you. Kerana terlupa tuan-tuan. Saya ceramah-ceramah, nanti budak kecilnya, ya Ustaz tu kalau ceramah macam gitu orang tak ada lucu. Tapi dia boleh duduk tuan-tuan, dia boleh duduk, ya. Dia boleh sama-sama. Kasih sudi datang, ya. Dengan ceramah Ustaz. Nanti dah habis ceramah, ikut Ustaz kita cerita, ambil kurang calon menantu Ustaz. Tahu juga kegeling-geling. Tak apa dia. Nak ceritanya adik-adik, anibudullah, ajak sembah Allah, semayang, ya. Macam mana dia datang hari ni solat, ya. Adik-adik solat, pada adik solat tak? Yang 5 tahun tak solat, dia main. Tak apa, ya. Kalau tuan-tuan, kalau umur 5 tahun datang masjid dia main, dah memang umur 5 tahun kan main. Tuan-tuan tak ingat umur 5 tahun dulu, lagi lasak. Nak makan apa? Ustaz, dulu kita orang tak adalah lasak macam budak sekarang. Tak, sama je. Kalau dah nama 5 tahun, ya, lagi kalau 3 tahun, ya. Kalau tuan-tuan, kalau tuan imam bawa anak, umur anak 2 tahun, ya. Bapak dia jadi imam, Allahu Akbar. Dia kat depan bapak dia. Asyik baik imam tu, kuat iman dia. Kalau dia pergi kat tuan-tuan, dia tergidu. Mau dilempang. Imam pecat anak dia kacau semen. Tuan-tuan, budak umur 5 tahun, nama pun budak. Budak umur 5 tahun, dia main di masjid. Yang tak nomor, kanak-kanak umur 55 tahun tak nombor. 5 tahun dia nak main. Jadi cumanya dia dalam bab ni perlu kan. Hari ni, ya, saya bila berpindah ke Santar, kalau tuan-tuan ada anak di Santar, ya, saya pindah je. Saya buat macam mana saya di Samrawat, saya akan memastikan semua pelajar luar balik selepas solat zuhur. Solat zuhur berjemaah. Ya, jadi tuan-tuan mesti tanya anak kalau balik ke Santar, kalau sekolah Santar dah semem. Program itu adalah wajib semem jemaah. Ya, walaupun surah itu kecil, surah itu daripada dulu, ya, itulah surahnya. Waktu saya tinggal tandu, itulah kelasnya, ya. Sampai sekarang itulah kelasnya, ya. Cuma sekarang ni kena 2 kali semayang, ya. Tapi saya nak cuba nak buat sekali je. Kenapa? Kalau sekali ni tahu siapa semayang, siapa tak semayang. Lelaki lah, perempuan tu dia perempuan kan. Kalau cakap hari-hari uzur pun aku mana tahu. Uzur saat
Nak buat macam mana? Tapi yang lelaki, si kata pada pelajar sangka, kamu sebut pada sikit. Mana tempat daerah Kuala Langat yang sembahyang zuhurnya ramai macam kamu? Mana? Masjid Seri Cedik. Kita tidur soft. Pasal penduduk tak ramai tuan-tuan. Masjid daerah Tanjung paling soft, tidur soft. Tapi pelajar samta, hampir 400-500 kali zuhur. Bukankah ini satu kekuatan? Kalau dapat disamakan, kekuatan daripada solat berjemaah itu. Jadi saya tekankan wajib balik sembahyang zuhur. Pesan kepada pengawal, Kak, jangan lepaskan pelajar-pelajar ni. Kalau dia belum sembahyang 2.30 baru. Kalau anak tuan-tuan 20 dah sampai rumah, maknya dia tak solat zuhur jemaah, melainkan ada aktiviti dia balik cepat. Jadi kenapa? Anak Allah ajak semua Allah. Tak ada kerja lain, Nabi ajak semua Allah. Ajak semua Allah. Bila dah jadi kesan tuan-tuan, sembah Allah Ta'ala ni, apa kesan dia? Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama salat wa ata zakah wa lam yakhsha illa Allah. Itu yang tenang. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan rumah Allah, mereka ada beriman kepada Allah dari akhirat. Cirinya pun dirikan solat, wa ata zakah, bayar zakat. Last kali, wa lam yakhsha illa Allah. Tidak takut melainkan hanya kepada Allah. Itu yang kita nak. Yang kita nak, tidak takut melainkan hanya kepada Allah. Saya minta maaf, masjid saya, masjid Kampung Medan dulu lalu sampai masuk Sarawak tak sembahyang Jumaat. Betul saya, masjid Kampung Medan. Kenapa? Sebab imamnya operate mata, maka ambil keputusan ketika itu. Pasal tu kena orang macam Ustaz Azhar, Ustaz Anwar tu jadi nasi, jadi ilmu. Kalau tak ada orang lain, dia naik. Akhirnya buat keputusan, hari ni solat zuhur sebab imam dia operate mata. Itu juga sebabnya. Sedangkan guru kafar ramai, bekas imam ramai. Alasannya apa? Tauliah tidak. Tauliah ni tuan-tuan, saya rasalah kalau sultan panggil, kenapa kamu membenarkan orang yang tak ada tauliah berkhutbah? Sultan, ampun tuanku, berdua pun sembah batik mulia. Kejadian berlaku secara serta-merta. Ketika itu imam maka saya umumkan siapa yang boleh berkhutbah, silakan. Agak-agak sultan marah tak agak-agak mas? Begitu berbangga menjadi rakyat seperti kamu. Hari juga minta anugerahkan pangkat pusaran Datuk, nampak tak pasal-pasal. Tapi oleh kerana takut kepada Allah, takut kepada manusia, sedangkan manusia tak marah. Manusia itu bahkan rasa bagus. Inilah sepatutnya keputusan yang kamu buat. Jadi kita nak datang ke masjid ni tuan-tuan, takut kepada Allah Ta'ala. Kita kesan ini panggil kesan, takut kepada Allah Ta'ala. Fa'asa, bila dah takut kepada Allah Ta'ala, fa'asa wa hasan. Sikit ni Ali Abdullah ajak semua orang melahirkan individu yang berpotensi, yang takut kepada Allah. Tuan-tuan, kalau kita didik anak, mana anak yang bagus? Anak sembahyang yang 1.5 zuhur di sembahyang, tapi kerana takut bapak dia, ataupun anak yang disuruh sembahyang tak sembahyang, melainkan pukul 4 baru sembahyang. Bapak dia marah pun pukul 4 sembahyang. Bapak dia tak marah pun pukul 4 sembahyang. Contoh, seorang anak ni, bila bapak dia balik dia terus Allah Akbar. Bapak dia tengok, tengok anak abang sejuk mata memandang. Tapi ada bapak dia yang seorang lagi ni, Rizal, Maya, ya Laya, buat kerja sekolah ni, sembahyang yang kata, kumpat sembahyang. Besok, bapak tak. Sembahyang pukul berapa hari ni? Bapak dia boleh kumpat. Kau ni kan?
ayah marah pukul 4 Usman. Ayah tak ada pun pukul 4 kau Usman. Ayah tanya jujur jawab. Kalau ayah meninggal pukul berapa kau Usman? Agak dia jam 2. Pukul 4 juga ayah berbuah. Yang tadi 1:30 ada bapak dia semayang. Tak ada bapak tak semayang. Mana lebih beda? Pukul 4. Baik sikit. Kenapa? Dia dah ada akidah, dia dah ada ciri takut pada Allah. Cuma diperbaiki. Loh, kau ni kan bagus. Ayah dah uji. Kau ni ayah suruh pun pukul 4 semayang. Ayah tak ada pun pukul 4 semayang. Mak ada pun pukul 4 semayang. Ayah tinggalkan adik pun pukul 4 semayang. Kau semayang dah bagus. Mana ayah pelik. Ayah cakap jujur. Dalam diri kau ada keimanan pada aku. Cuma yang nak sikit. Sampai bila kau nak pukul 4? Pukul 4. Awas sikit. Awak tentu ada iman. Mana yang 1:30 tadi ada bapak dia baru semayang. Apa implikasi tu kan? Kalau dia jadi cikgu, ya, dia takut siapa? Takut mengetul. Ya, dia cikgu. Pagi-pagi je cikgu ni datang sekolah, tengok kereta siapa? Tengok kereta pengetua. Pengetua dia ni line tak clear, kena mengajar betul-betul. Bila kereta pengetua tak ada, yes, pengetua tak ada. Relax. Tiba-tiba hari tu pengetua tak ada tapi keretanya ada. Lalu dia tukar beriman dengan kereta pengetua. Dia bilang, dia kerja sungguh-sungguh buat pukul 11. Aku tak nampak pengetua hari ni ya. Kita dia ada. Memanglah pengetua tak ada. Dia pergi mesyuarat. Kita tak ada. Pergi dengan penontonan. Betul menyesal aku kerja betul-betul. Nampak? Dia takut daripada manusia tidak terpenuh. Tapi orang takut pada Allah, pengetua ada ke tidak ada. Ini individu. Individu lah tuan-tuan ini yang tuan-tuan nak latih dia sebagai menantu, nak latih dia sebagai pemimpin, nak latih dia sebagai warga masyarakat, nak latih apa saja. Inilah yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baru kemudian bila dah dia takut kepada Taala, maka lahirlah keluarga. Yesus nak sebut di sini keluarga yang takut kepada Taala. Tuan-tuan ibu agak-agak kalau tuan-tuan ni pergi masjid sama-sama suami isteri, agak-agak suami isteri bahagia, agak-agak insya-Allah, tapi belum tentu. Dan yang untuk azan, mak saya masuk gelis mau apa lo? Maka dah azan, isteri tak keluar lagi. Cepat ada azan, nanti abang tak sempat sembahyang sunat. Bekerja dan naik motor. Dan nak masuk dia, bang, telungkup tu tinggal. Sekarang berak ayam rumah. Gimana? Nampak? Belum tentu, tapi biasanya bahagia. Tapi belum tentu. Rasulullah ada. Macam mana nak yang bahagia tuan? Ini di sini, kan tuan-tuan ya. Hari ini sesama kawan-kawan juru nikah, kes perceraian umur 50 ke atas agak kritikal. Umur 50, 60 cerai, siapa? Ya, patut masuk kerja dah ulang di masjid. Tapi satu je soalan yang kawan saya tanya, mana-mana yang bercerai ni umur 20, umur 30, 40, 50, 60. Satu saya tanya, Kak Suami, kau semen cukup? Pakcik semen cukup? Jawapannya apa? Allah bukan lidah dia mudah melafazkan tak ketika mana. Tapi kalau orang yang menjaga solat, walau barang macam mana sekalipun, Allah pelihara lidah untuk mudah melafazkan perkara tersebut. Ini kunci dia. Kenapa? Dia takut pada Allah. Jadi tuan-tuan dah umur 60, 70, dah anak-anak semua dah keluar. Bagaimana untuk mengeratkan kasih sayang semula? Maka ikutlah Rasulullah SAW. Antara tipsnya ialah Rasulullah di sini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan pada suatu ketika aku ikut bersama Rasulullah SAW dalam sebuah lawatan.
pada waktu itu aku masih seorang gadis yang ramping, kata Aisyah. Beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan rombongan agar bergerak terlebih dahulu. Mereka pun berangkat mendahului kami. Kemudian beliau berkata kepadaku, kepada Aisyah, kemarilah, sekarang kita berlumba lari. Ini hadis dia, berlumba lari. Aku pun melayannya dan akhirnya aku dapat mengungguli beliau. Aisyah menang. Rasa-rasa Aisyah memang menang ke? Rasulullah bagi menang. Rasulullah bagi menang. Tonton dah bagus dah. Ajak isteri main badminton. Tapi asal bagi kosong ke isteri, agak minggu depan nak main lagi. Abang dia si main, dia je menang. Tahulah abang pemain negara. Cuma sekali menang sikit, sekali menang sikit. Bawa abang terjatuh bocor. Tentu pada muka abang. Jadi ada perasaan itu. Rasulullah mengajarkan. Jadi bergurau, bergurau. Dan waktu yang juga membantu menaiki kenderaan. Ya Sofiyah bin Huyai radhiyallahu anha, beliau SAW mengulurkan tirai dekat unta yang akan ditunggangi untuk melindungi Sofiyah daripada pandangan orang. Kemudian beliau duduk bertumpuk pada lutut. Nabi bagi lutut, bagi lutut, naik unta, pijak lutut Nabi, naik unta. Tuan-tuan, siapa tuan-tuan buat pada isteri sebelum dia naik kereta, tuan-tuan bagi lutut? Angkat tangan. Ustaz buat kita buat. Kereta tu rendah, unta tu tinggi. Sekurang-kurangnya pernah tak tuan-tuan, selepas 10 tahun kahwin, selepas 10 tahun bukakan pintu. Pernah kan orang suci kan bagus, kan tuan-tuan tak pernah nampak WhatsApp, suami paling romantik kampung Sri kan ada kan? Tuan-tuan buat malam ni, besok sebarkan. Jadi itu yang Rasulullah buat. Rasulullah buat. Dan kemudian yang lainnya ialah tidur dalam satu selimut. Jadi minta maaf. Kadang-kadang bila dah atuk neneknya tidur dekat bilik, atuknya tidur dekat sofa. Tak boleh. Sebab ketika itu tak apa-apalah, atuk mesti okey. Alah tak apa, atuk tu walaupun dia tidurkan luar, atuk baik, masa tu atuk baik. Tapi atuk ni selalu minum kedai kopi. Ada anak dara, mak janda semua kat sana. Kalau dibiarkan aktiviti ini berlaku, suatu dia tidur sorang-sorang kat sofa, adakah bayangkan ibu ataupun bayangkan orang itu? Ini risiko dia. Walaupun tidak jadi Rasulullah menggalakkan, suatu hari petus ada ayam kasih masuk ke batu kir, mak kasih kita, pakcik dengan makcik ni walaupun dia umur 70 tetap tidur sebilik, tetap tidur sebilik. Kemudian antara yang dari Aisyah berkata, aku biasa mandi bersama Nabi SAW menggunakan satu bejana. Ini pun satu perkara yang pelik lah kalau tuan-tuan umur 60 ke atas buat. Mandi bersama isteri dan cucu duduk rumah tu sekali. Boleh bayang tak kalau tuan-tuan masuk bilik air sama dengan makcik, tiba-tiba keluar, cucu tengok, atuk dia keluar, patut nenek keluar, atuk apa? Nenek, atuk dengan nenek apa? Kau dia? Aku dah kecil tak tahu apa. Pasal itu tak biasa, benda itu tak biasa. Tapi tuan-tuan, berbanding pergi masjid sama-sama belum tentu bahagia disebut, tapi confirm mandi bersama bahagia. Pasal apa? Kalau tak bahagia, dia tak nak mandi sama. Panggil atuk kau, tahu nenek panggil mandi sama, tak nak. Maksudnya tengah gaduh lah. Ini Rasulullah tuan-tuan, Tuan Nazim mulai minggu depan akan buat statistik siapa yang mandi bersama isteri terlapor pada Tuan Nazim. Cubalah sama ada yang muda, yang bersih. Ini yang Rasulullah buatkan. Mudah-mudahan ada kebaikannya. Ada kebaikan. Dan yang lain, Rasulullah membelai isteri dan sebagainya. Itu contoh dalam kehidupan suami isteri lah. Yang bujang, yang rasa-rasa 30
yang laki belum kahwin, kahwin. Ya. Jumpa Ustaz Ustaz ada tak calon-calon? Ustaz Noam Hamzah boleh tunjukkan calon-calonnya ialah tinggal pilih. Tapi kena menikah. Okey, jadi itu dan dalam keluarga tuan, dalam keluarga sisi hari ini kan tentang yang rotan anak tu kan akan dikuat-kuasakan. Saya nak rujuk hadis. Orang yang paling baik antara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik di antara kalian kepada keluarga. Dan hadis berkait tentang muru auladakum bis-shalah idza balaghu sab'an wadribuhum idza balaghu 10. Surah Al-Salat ketika umur 7 tahun dan rotan ketika umur 10 tahun. Dalam sejarah tuan, tak dengar yang Sayyidina Ali merotan Hasan Husain, Rasulullah merotan Hasan Husain. Jadi memang kita marah kenapa nak dikuat-kuasakan merotan anak itu satu jenayah lah. Tuan-tuan, kalau diamati hadis tadi memang tidak akan ada orang yang merotan anak. Sunnah memang gantung rotan, bukan pukul. Tapi kadang-kadang hari ini si tuan-tuan jadi ketua disiplin di Masjid Rawang kan, saya memang sebat pelajar. Sebab pelajar si sebat dulu, si sebat satu hari yang saya berhenti si sebat nak lambat, bangun lambat sebenarnya semua apa kita pandang saya tak, aku tak semayang, takut lambat Ustaz sebat, aku tak mendosa, aku juga. Lepas tu si datang hutan dia beriman kan, takut aku sampai tak semayang, takut datang lambat. Pemuda itu sih tak rotan. Suatu bila saya disantak, orang kanan kata Ustaz bukan rotan Ustaz, suruh budak-budak semayang. Saya kalau bukan rotan dia tak benci. Memang sunnah Nabi gantung. Tetapi bila amati hadis ni hadis psikologi. Suruh anak solat umur 7 tahun, rotan umur 10 tahun. Maknanya 7, 8, 9, 10. Kalau anak ni solat 7, 8, 9, 10, confirm 10 tahun takkan kena rotan, confirm. Tapi kalau mula suruh itu 8 tahun, mula suruh itu 10 tahun, mula suruh itu 17 tahun, jangan saya nak guna rotan. Kalau 7 dah sembahyang, 8 sembahyang tak tinggal, maksud tak tinggal tuan-tuan, lagi ada dari satu jadu. Oh, kalau solat isyak biasa tertinggal. Tak apalah kalau dia tertidur, anak kita tuan-tuan yang darjah 1, oh nak pergi sekolah, wah, balik sekolah, wah, tapi lepas maghrib dia macam ni. Mak dia kata jangan tidur dulu. Yelah, tunggu isyak. Yelah, mak dia pergi dapur kejap sampai depan. Angin nak belasah. Kalau kita cuma kerja dia tak nak, esok suruh qadha. Nanti dia tak semai isyak kan, qadha. Tak apalah. Ini kan umur 7 tahun, anak umur 4 tahun, ajak dia sembahyang. Anak umur 4 tahun ni bijak. Dia tahu bapak dia bila dah sembahyang, bapak dia takkan marah dia kalau dia keluar. Jadi dia tunggu bapak dia mula dia tunggu bapak dia takbir sebelum ni, Allahu Akbar, bye. Jadi bapak dia paling takbir dulu, Allah Akbar, kan susu sembahyang. Lepas tu bapak dia Allahu Akbar, dia pun nak hati bapak dia 2 rakaat, lepas tu lari. Tak pula dia budak, dia nak sembahyang pun nak bangun. Ujinya bila balik kampung jumpa sepupu dia, jumpa sepupu Rizal, sembahyang, nak tak dia? Dia datang kat tuan-tuan ibu, umur budak 4 tahun 5 tahun, Bu, suhu 4 kan, 2 boleh tak? Dia minta diskaun. Tuan-tuan nak bagi tak? Bagilah. Budak umur 5 tahun, yang penting dia rasa nak sembahyang tu dah cukup baik. Dia siap tinggalkan mainan, jaga dulu kita nak sembahyang. Tuan-tuan tak rasa bangga. Bila anak itu sepupu-sepupunya susah nak sembahyang, anak tuan-tuan boleh sembahyang, boleh disuruh sembahyang.
Ini adalah dalam pendidikan. Jadi kalau dah 7, 8, 9, 10 semayang, insya Allah takkan kena rotan tuan. Yang kena rotan siapa? Bapak ni. Bapak dia baru beri kereta baru, ya, balik kerja pukul 6 sampai terus basuh kereta. 6.30 anak dia balik pada sebuah kamu turun basuh. Ya, anak saya dah balik dah. Ya, nak tanya soalan. Apa dia? Ni basuh kereta dah sembahyang ke belum? Bapak dia kata, belum. Ustazah kata, yelah. Pak, siapa kena rotan? Bapak dia. Syarat 7, 8, 9 jaga. Walau dia tertinggal, suruh khadak semua. Ya. Kunut hafal tak hafal, suruh sembahyang. Bukan wajib dia doa kunut. Ya, jangan tonton marah dia doa kunut tak hafal. Dia cuba hafal Allahumma barik lana, tak jumpa. Allahumma tina siratal mustaqim, tak jumpa juga. Tinggal je lah. Ya. Yang penting solat subuh ni. Ya. Itu dalam bab pernikahan. Di satu tentuan, memang dalam Islam kita nak gambarkan Islam bukan kejam rotan anak. Ya. Tak. Percayalah, kalau anak itu didik ni dalam pernikahan. Saya masih sikit. Didik anak ni ada 3 peringkat. Sidina Ali kata, pertama kasih sayang, kedua akhlak dan disiplin. Tuan-tuan kena tahu ni tips ni. Ya. 7 pertama, ya, 1 hingga 7 tahun, ya, itu dengan kasih sayang. 8 hingga 14 tahun itu disiplin dan akhlak. 15 hingga 21 berkawan, 3 step. Barulah tuan-tuan terang pada anak, dia tahu. Kenapa? Sebab kalau tak, nanti anak tuan-tuan yang darjah 3 dianggap tuan-tuan tak adil. Sembahyang, ayah ni kan, kalau kita kena sembahyang, adik tu umur 6 tahun tak kena pun. Tengok peringkat dia apa tadi tuan? 7 tahun kasih sayang, sembahyang. Tapi bila naik dia darjah 2, mulai hari ni sembahyang. Ayah ni kalau dengan begitu garang, tapi dengan abang tak garang. Abang kau dah tingkatan 4. Ayah kawan. Kau nak ayah kawan tak? Nak tingkatan 4 sekarang. Jadi bila anak dia tahu tuan-tuan, dia tahu kalau dia nak meragam, kau nak jadi macam adik, umur 3 tahun. Ya adik ingat 6 tahun ke bawah boleh. Tapi yang belakang kan berapa tahun? Sampai umur 14, ayah tegas, disiplin, akhlak, sembahyang. Janganlah bila dah ayah tegas sekarang tiba-tiba tulis dalam FB, aku sedih, ayahku telah berubah. Dulu dia sangat sayang pada, tetapi sekarang dia sangat garang. Sedih, hashtag dia tegas sebab umur 8 hingga 14. Bila 15 adik-adik, ya, boleh tak malam ni kita minum kat kedai makan? Boleh. Kita ajak mak sekali. Tak nak dengar ayah. Oh, dia nak ajak ayah sembang. Nak sembang, ya sembang macam besar. Ya, Ustaz kata kan, saya dah umur 15 tahun kan, hak saya ayah kawan tak? Memang ayah kawan tak? Tapi ayah kenapa masih memarah buat macam saya ni budak darjah 2? Pasal perangai kau macam budak darjah 2, betul tak? Semayang pun tak cukup. Allah, ayah ni apa semayang cukup? Kau dah cukup, baru ayah layan kau macam kau. Jadi ada step yang Sayyidina Ali ajarkan. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, doa ni udullah dah selesai. Ya, akhirnya tuan-tuan, bila dah masyarakat keluarganya baik, ya, keluarga baik tuan-tuan, untung satu keluarga yang baik, semua sekali. Abu Bakar ni bapa Islam tau. Kemudian anak-anak Islam semua. Satu hari bila Abu Quhafa tu masuk Islam, Abu Bakar nangis. Rasulullah tanya, wahai Abu Bakar, bukankah sepatutnya kau gembira kerana bapa kau masuk Islam? Abu Bakar tuan-tuan, dia punya otak dia lain. Dia otak dia terdepan. Ya? Dia kata, ya Rasulullah, memang aku gembira bapa aku masuk Islam, tetapi aku menangis memandangkan bagaimana kau rasa sedih ketika bapa saudara kau Abu Talib
Kau nak Islam, dia tak masuk Islam. Ini Abu Bakar, dia punya otak, dia fikir luar. Macam itu juga ketika turun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dinan. Turun ayat ni, semua sahabat takbir. Abu Bakar keluar daripada kelompok itu, balik rumah menangis. Suaranya kuat didengar oleh sahabat. Sahabat dengar, datang nangis. Akhirnya bergema tangisan. Rasul hantar seorang sahabat tanya. Maka Abu Bakar memberitahu kepada sahabat yang datang, sesungguhnya apabila telah sempurna sesuatu akan hilang sesuatu. Sahabat apa? Apa maksudnya wahai Abu Bakar? Bukankah Al-Quran yang diturunkan menunjukkan Al-Quran Islam telah sempurna? Bukankah apabila Islam telah sempurna, tugas Rasul telah selesai? Sahabat mengatakan, maka apabila tugas Rasul telah selesai, sudah sampai masanya Allah akan mengambil Nabi dari kita. Bila dengar sedemikian, para sahabat mana? Nangis. Ini Abu Bakar. So itu tuan-tuan, kalau ada di kalangan tuan-tuan yang berfikiran seperti Abu Bakar, contohnya macam mana? Contoh, pilihan raya, menang lagi. Menang lagi, takbir Allah Akbar, kita diam. Tak pun diam, tak suka kita menang lagi. Ya, memang menang memang bagus. Tapi dengan senang, makin menang, rumah urut makin banyak. Betul tak? Ini Abu Bakar punya pemikir. Dia tidak selesa dengan sedih. Dia akan cari cuba berfikir di luar. Sebab itu dia layak menjadi orang yang sangat berdampingan dengan Nabi SAW. Ini individu, organisasi, dalam apa saja. Tuan-tuan, Anibullah dalam keluarga, dalam suami isteri dah sebut keluarga, mendidik anak, dalam masyarakat dah sebut jenayah, dalam jenayah, tak ada lain bukan tuan-tuan, kita mesti dicerita untuk melaksanakan wudu. Ada seorang doktor, lawyer Islam disebut, apa yang susah sangat laksanakan wudu? Apa yang susah sangat? Tuan-tuan masa lahir ada belajar undang-undang Malaysia sampai sekarang. Ada kata undang-undang yang pelik, simpan senjata api, apa hukumnya? Gantung. Heroin hanya sedikit, gantung. Seorang lelaki bersama dengan seorang perempuan 16 tahun ke bawah, suka sama suka, yang lelaki dituduh rogol, padahal suka sama suka. Ini undang-undang yang kejam. Tetapi kenapa semua okey? Ini doktrin yang terdesak. Sedangkan Islam itu cukup cantik dan susah nak sabitkan untuk direjam, susah nak sabitkan untuk disebut, susah nak sabitkan untuk dikisah dan sebagainya. Bahkan kisah itu, si tuan-tuan kalau tuan-tuan tahun lepas dekat sekolah menengah rawang ada satu kes pelajar, tuan-tuan bisa nak khabar, pelajar sekolah agama bergaduh, meninggal seorang mati. Sekolah saya adalah ketua disiplin ketika itu dan terlibat secara langsung, dua pelajar bergaduh. Dan saya membuat kesimpulan tuan-tuan, ini bukan kes seperti kes-kes biasa. Masuk ke biasa yang gaduh-gaduh kan. Budak yang meninggal, budak yang baik, dia niat nak meninggal sebelum balik. Dia tak cukup umur dia meninggal. Dia niat. Sembahyang jadi suspek, seorang yang jaga solat. Keluarga suspek juga seorang yang baik. Keluarga semati macam tuan-tuan jenis masjid punya orang. Masjid punya orang. Tetapi dengan asbab sedikit saja, memang bergaduh, bergaduh dulu dah pengintan 3, bergaduh, mula tumbuh, mula arwah tumbuh suspek jatuh. Suspek tarik kaki, dia gentap, terhempas kepala kena kod bola tampar, terus meninggal dunia. Perkara itu perkara yang biasa. Sekolah lain bergaduh, pakai besi, pakai kayu, tak mati-mati. Benda nak berlaku. Akhirnya semua kesimpulan, yang diuji ini orang yang kuat, sama dia meninggal ataupun suspek. Sebab saya menyantuni, sepanjang berada di hospital postmortem, saya menyantuni keluarga arwah. Selepas selesai saya menyantuni pula keluarga suspek. Semua keluarga baik-baik tuan-tuan.
Bapak suspek tuan, bapak suspek kerjanya jurutera bagian konsultan engineering untuk buat bangunan, projek-projek. Apa yang dia kerja tuan? Dia kerja satu tempat, dapat macam nak rasuah, macam ada unsur rasuah, dia berhenti tuan. Pergi pindah tempat kerja lain, macam nak rasuah, dia berhenti. Allah Akbar. Anak sulungnya, okey, meninggal tahun sebelumnya 2013. Maka ini pilihan Allah Ta'ala. Pelajar 7 hari tuan-tuan di lock up dalam dia. Asalnya bapa dia tak bagi, polis tak bagi jumpa. Kebetulan selalu program dengan IP di Gopak, telefon bukan ketua polis dia bagi. Saya kau bawa ke dalam lock up. Sembahyang Ustaz. Semua kesian kan? Kesian. Sembahyang tak kira waktu, maksudnya gelap dia maghrib. Agak-agak lepas tu isyak, bangun pagi, mana ada jam dah lock up? Jam tak ada. Tapi sembahyang. Sekarang sekolah balik di situ. Kami terima kerana dia adalah orang yang bukan sebenarnya memberi ancaman usaha. Ya. Jadi, tuan saya nak sebutkan di sini, ya, walaupun bapa arwah, kami buat perjumpaan memaafkan suspek, tetapi undang-undang sekarang terus mensabitkan dan menuduh di atas 304 membunuh tanpa niat. 10,000 atau 10 tahun penjara. Tak kejar. Bapa arwah memaafkan, tetap kena dakwa. Ikut Islam, kalau waris memaafkan, lepas. Kalau ikut Islam, tuan-tuan, perkara ini saya ikut Islam, memaafkan kepada suspek tadi dilihat oleh orang bukan Islam. Bagaimana keindahan memaafkan, dan kemudian suspek meminta maaf daripada keluarga waris, berlaku tangis menangis antara itu keindahannya. Dan saya pasti orang bukan Islam melihat, dia akan masuk Islam. Oh, begini indahnya Islam. Tetapi gambarannya menunjukkan sonahnya. Hukum Islam itu kejam. Jadi tuan-tuan, ini indahnya. So itu kita kena adanya. Itu dalam dah sentuh semua individu Muslim, suami isteri yang baik, keluarga yang baik, dan juga organisasi yang baik. Jadi tuan-tuan, akhir sekali, wajibtanibu taghut. Itulah Rasul. Wajibtanibu taghut. Taghut ni apa? Syaitan. Kata Umar dalam tafsir Ibnu Katsir, taghut ni syaitan. Orang yang jahat itu kan, orang yang jahat, yang tembak pegawai bank sampai hancur muka dia. Cuba kau dipanggil. Kenapa kau nak pompa-pompa je? Yang kau pergi tembak apa? Saya rasa kalau dia ada jawapan yang saya cipta skrip dia, apa pandangan tu? Contoh skrip jawab. Saya rasa saya berani buat macam ni kat Malaysia ni. Saya percaya kalau saya bekerja di Brunei, saya tak berani tembak orang sesuka hati. Tapi saya tak tahu kenapa bila di Malaysia saya berani. Saya percaya saya berani dengan salah tuan-tuan, kita boleh tuduh. Tuan-tuan tak yakin dengan undang-undang Islam. Ya Allah, memang juga syaitan masuk kan? Syaitan masuk. Dia bukan nak jadi sedemikian, tapi syaitan memaksa. Tahu ni dan selain juga, saya dibatukan tuan-tuan untuk 14 tahun. Tapi pusat kan? Tak apalah, kau agama kau, kita orang nak kacau. Tapi yang meramaikannya orang kita, dia meniaga. Saya tanya Ustaz, sedang khutbah saya sebut, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, sekiranya tuan-tuan memang meniaga, sedia ada restoran memang buka, sama ada teh pusam atau tidak teh pusam, silakan, kerana kebetulan. Tetapi sekiranya tuan-tuan buka meniaga kerana teh pusam, meraihkan. Tiba-tiba lepas khutbah Jumaat, ada orang datang jumpa saya, Ustaz, saya tak puati dengan khutbah Ustaz. Tak apalah, tanya mana-mana mufti. Sebab situ yang ramai tu orang kita, yang jadi ramai tu, oh jaga kaki,
meniaga untuk diorang semayang. Yang kau meniaga tak apa, tak semayang. Ya, itu yang kita tak nak. Jadi biarlah dia agama dia. Ya, lakum dinukum waliyadin. Ya. Jadi kalau tuan-tuan agak-agak kalau tanpa Nabi tuan, tanpa Nabi, agak-agak saya jadi imam kat masjid Batu Kek ke di atas Batu Kek. Satu saya sangat syukur diutus Nabi. Ya. Kalau kita berikut dengan jauh sana tu, ya, agamanya adalah Hindu. Sudah pasti kalau tanpa Nabi, ya, aku jadi imam ke atas. Ya, bukan kat masjid Batu Kek, dekat yang adik pernah lalu Batu Kek yang warna kuning besar tu. Hindu. Yalah itulah kumdinukum wadiyadik. Dia dan mak saya cerita kalau orang Kuala Lama dulu, kalau rombongan tahun 60-an, 70-an wajib singgah Batu Kek tu, betul tak? Itu antara pusat pelancongan dulu, ya. Tetapi sekarang saya pun duduk 14 tahun saya tak pernah naik, ya. Semua dia, ya semua. Jadi dah jadi pusat pelancongan, dapat dana yang besar. Orang datang, tuan, orang datang waktu hari raya Aidilfitri, dia datang KL. Ada orang kan tak ada orang? Tak ada orang, boleh baring atas jalan lagi, ya. Tapi waktu teh besar, orang sepenuh jam jalan. Agak-agak tuan-tuan marah tak kalau pelancong datang? Tolong tanya, ini negara Islam kan negara Hindu kan? Di mulut kok pelempang. Ya memang itu situasi. Itu tuan yang dirahmati Allah SWT. Tauhid ini ialah sesuatu, kesimpulannya tauhid adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang itu lupa akan Allah. Itu tauhid. Sama ada suami, isteri, kenduri kahwin, ingatkan tuan selalu. Kenduri kahwin waktu tauhid ialah jaga semayang. Ustaz, bukan tak nak jaga semayang. Waktu azan tu larang orang datang. Tinggal je lah, serah ke anak. Yang takut sangat serah ke anak. Besar, cuba jawab. Kalau Ustaz, anak saya tak percaya Ustaz. Kenapa? Kau diamin terus. La ilaha illallah. Oh, itu yang kau takutkan dia. Anak kau tak bagi bapak dia. Sanggup semayang lambat, 4 baru semayang subuh. Ya. Nak mendirikan masjid, peruntukan masjid akhir, ya, kerana tidak barakah di situ. Jadi ini perkahwinan yang tauhid, ya, tidak menjadikan dekat Allah. Tapi kalau yang ambil masa, Zohir panggil isteri, yuk kita sembahyang. Orang tunggu, tak masalah. Ini kena yakin dalam bab kenduri kahwin. Ya, suami isteri, ya, tak lagi pengantin. Pengantin pun kalau nak cantik tuan, yang cantik. Memang syaitan ini dia suka hiaskan. Waktu ketibaan pengantin jam 1:30. Kau waktu zuhur kenapa? Tak ada waktu lain ke? Semayang dulu, bersiap-siap, terus selesai sampai petang. Kau nak bagi maskara panjang 5 kaki ke suka tinggal. Ini mesti waktu datang tu 1:30. Ya. Bila 1:30, zuhur bila nak semayang, ya. Akhirnya, ya. Saya sebagai penutup, saya risau. Perkahwinan yang tidak diasaskan kepada agama akhirnya bercerai-berai. Saya pernah kena saman polis JPJ. Tuan-tuan, kalau kereta tak ada road tag, ya, confirm kena masuk mahkamah. Kalau tak silap dia ada tarikh dia, kalau tak bayar dan tarikh itu kena masuk mahkamah. Saya lawat-lawat kena masuk mahkamah. Dia dipanggil apa? Dia panggil sekali seorang. Muhammad Rizal Kota, maka kesalahan tidak mempunyai road tag, jalan. Mengaku. Ada pernah cakap, tuan saya mohon kurang. Sebelah pula mengaku ada mohon kurang. Ada pernah cakap mohon kurang tuan. Lepas tu ada seorang uncle di sini mengaku salah, mengaku. Ada pernah cakap tak ada apa-apa. Yang mengaku salah, yang merayu semua dapat 150. Yang tak ada cakap apa-apa 300. Kenapa saya 300? Uncle tak nak merayu, mana tahu. Tuan-tuan, sekarang ni kalau nak bercerai tak ada debat-debat dah. Ya, bila saya jadi hakim, di Sungai Manggis, kemudian pindah ke Kelang. Sekarang kalau nak bercerai, hakim tak ada tanya, awak ada fikir masa-masa ke? Tak ada. Kalau lelaki setuju, perempuan setuju, lafaz. Kalau tak setuju seorang, masuk bilik hakam nama dia. Ya, urus. Kenapa tuan-tuan? Perceraian terlalu banyak. Kalau tidak diurus dengan baik, tidak mustahil suatu hari nanti
Nak lafaz cerai macam pesalah saya trafik tadi tu. Sekali 10 beratur. Okay, next lafaz. Ambil isi cerai. Next. Kalau tidak diurus dengan baik, so itu untuk selesai, kembalilah kepada mencintai Nabi SAW. Hebat tuan-tuan mencintai Nabi. Ibu-ibu pergi Mekah, menangis depan makam Nabi, sedih tak dapat bertemu makam Nabi. Ada seorang, kenapa yang menangis? Tak dapat ziarah Nabi. Engkau gatal apa ni suami kau tak? Ada seorang, tak ada. Ya. Mencintai Nabi tidak ada siapa cuma walaupun suami. Mencintai Nabi, Allah Ta'ala akan berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Inilah kali pertama saya ceramah Muhammad Rasul sampai 90 badan muka orang. Siapa suruh buat muka macam tak nak bagi berhenti? Setakat ni tuan-tuan, terima kasih. Mudah-mudahan kebaikan depan ni Ustaz Suhaini, dia lagi tahu tuan. Ustaz Suhaini ajak tuan-tuan yang lain. Kalau tadi malam tadi ceramah pesta biasa, tapi kau datang nanti 20 berapa? 27 kau datang nanti, mau kau tak cukup rahang nak gelak dengan Ustaz Suhaini Wakil. Kalau Ustaz Suhaini Wakil ni klon Ustaz Ali Parman. Dia ceramah dia bagus tuan. Jadi mohon maaf. Terima kasih di atas kita ini. Banyak mohon kita bertemu di waktu kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagimu wahai Allah, menyentuh hati ini untuk terus memperingati akan Nabi, merindui akan Nabi, melakukan apa yang Nabi buat. Nabi datang ke rumahmu, ke masjid wahai Allah. Kami juga datang ke masjid. Kami menjejaki jejak-jejak Nabi, amalan-amalan Nabi wahai Allah. Kami tidak ada daya dan kekuatan untuk melakukan melainkan dengan izin-Mu wahai Allah. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insan yang kami rindu dan kami kasih. Insan yang pernah kami ziarah di Masjid Nabawi maqam. Dan ketika mana kami melangkahkan kaki untuk meninggalkan insan ini, hati kami sayu, tiba-tiba mengalir air mata. Kami tak pernah kenal insan ini wahai Allah, tetapi kerinduan kami sangat mendalam terhadap insan ini wahai Allah. Kami harapkan syafaat di hari akhirat nanti daripada insan ini wahai Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami bertawassul dengan memperingati baginda. Kami bertawassul dengan melaksanakan segala amalan-amalan yang dilakukan oleh baginda wahai Allah. Jadikanlah kami istiqamah di dalam amalan kami. Jadikanlah kedatangan kami ke masjid sebagai satu jalan untuk kami merasai kemanisan dalam solat wahai Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, ketika saat nanti datang malaikat Israel mencabut nyawa kami wahai Allah, jadikanlah kami ketika itu mati dalam keadaan mengucap La ilaha illallah. Serulah kami, roh kami wahai Allah, sebagaimana Kau menyeru jiwa yang tenang. Kami ingin kembali dalam keadaan tenang, suci, bersih wahai Allah. Ya Allah, kurniakan kami kebaikan dunia dan akhirat. Beri kekuatan untuk kami melakukan kebaikan. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikan anak-anak kami ketika kami telah meninggal nanti, mereka menguruskan jenazah kami, mereka membawa kami ke perkuburan, mereka yang sentiasa mensedekahkan fatihah untuk kami wahai Allah. Murahkan rezeki kami dalam taat. Jadikan perbuatan-perbuatan baik kami sebagai amal-amal saleh ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kalau ada di kalangan kami yang hadir ada kesulitan pada hari ini wahai Allah, kami mohon dengan hati yang tenang, dengan musibah ujian yang ditimpakan kepadanya, dia tetap datang ke rumahmu ini wahai Allah. Kami mohon selesaikanlah kesulitan itu wahai Allah. Kalau ada di kalangan kami yang datang hari ini uzur, sakit dengan berbagai penyakit wahai Allah, kalau kami uzur, kami tetap datang ke rumahmu wahai Allah. Kami mohon sembuhkan sakit itu wahai Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
ونستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Mudah-mudahan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.